Persiapan menghadapi monsun Timur Laut mengisi laporan berita dari Perak. Perinciannya langsung bersama Nur Ain Abu Bakar. Ain, silakan. Baik, terima kasih. Taburan hujan di negeri ini dijangka meningkat menjelang bulan depan. Antara daerah diramal mencatatkan taburan tinggi ialah Kuala Kangsar, Hulu Perak, Manjung, Kinta, Perak Tengah dan Hilir Perak. Menurut Pengarah Meteorologi Perak, Ibrahim Johari, situasi didorong fenomena monsun Timur Laut MTL. Ketika ini, fasa peralihan monsun sedang berlangsung. Bencana alam seperti banjir berisiko berlaku. Kita tak dapat tentukan pada masa sekarang kecuali apabila dekat dengan event tu, sebab kadang-kadang dia berlaku di hujung di area Penggalan Hulu ataupun di bawah ni di sebelah Johor sana. Jadi kita tengok kawasan-kawasan mana yang akan terjejas nanti. Jadi untuk tempoh yang panjang ni kita tak dapat nak jangkakan secara spesifik lah. Tapi secara amnya memang kita perlu berhati-hatilah. Bagi memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat, bilik gerakan MTL akan dibuka sepanjang tempoh fenomena. Kerjasama turut dijalin dengan pejabat Kerajaan Negeri Perak, Agensi Pengurusan Bencana Negara serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak siap siaga menghadapi fenomena monsun Timur Laut. Penolong pengarah operasinya, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, ke arah itu 4 perkara diberikan tumpuan. Antara jadi keutamaan persediaan keanggotaan dan logistik. Bomba juga giat mengenal pasti kawasan berisiko banjir. Latihan antara agensi dengan jabatan kerajaan lain turut dilakukan. Selain itu, 66 booth diselenggara selain penggantian 230 unit Personal Floating Device PFD yang rosak. Jadi ini merupakan persiapan untuk kita mengkoordinasi sekiranya berlaku insiden-insiden besar. Jadi interagensi punya latihan ini merupakan kesinambungan latihan yang akan kita aplikasikan dalam operasi tersebut. Beliau menasihatkan penduduk supaya sentiasa patuh arahan dikeluarkan, termasuk arahan berpindah ke PPS. 1052 lokasi dikenal pasti boleh dijadikan pusat pemindahan sementara PPS sekiranya berlaku banjir. Lokasi dikenal pasti hasil kerjasama kerajaan negeri dengan agensi peringkat daerah. Exco Pembangunan Wanita Keluarga Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Negeri, Salbiah Muhammad berkata, simulasi bencana turut dilaksana sebagai persiapan menghadapi bencana. Ia dijalankan menerusi penglibatan agensi dan sukarelawan. Apabila kita telah kenal pasti PPS tersebut, kita juga kena menyediakan sukarelawan-sukarelawan yang akan bertugas suatu PPS. Bantuan dari segi sukarelawan itu telah pun kita lakukan melalui simulasi yang kita aturkan melibatkan beberapa agensi yang ada di peringkat daerah, yang mana agensi-agensi tersebut telah memberikan orang kata respon dari segi petugasnya, dari segi peranan mereka, dari segi peralatan-peralatan yang mereka ada, dari segi bot ke apa semua kan. Antara disediakan di lokasi PPS yang dikenal pasti ialah makanan, tempat tidur dan keperluan kebersihan. Salbiah ditemui pada program Hari Bertemu Pelanggan siri ke-9 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Perak, Nur Tipah Majin memaklumkan bantuan makanan yang sebelum ini berjumlah RM30 seorang dinaikkan kepada RM43. Ia merupakan nilai tertinggi di negara ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang memberi kenaikan kadar penyediaan makan minum. Jadi dari segi makanan yang sedia itu semakin baik dan dapat memenuhi kehendak mangsa lah. Kalau sebelum ni kita kadar yang diberikan oleh kerajaan negeri adalah RM30. So kali ini dinaikkan kepada RM43 lah. Bagi menjimatkan masa, pek makanan retort turut disediakan di setiap PPS seluruh negeri. Sekian paparan berita dari Perak, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ain, terima kasih.
Stesen pengecasan pantas kenderaan elektrik EV dilancarkan hari ini di Hentian Rehat dan Rawat RNR sebelah Barang Arah Utara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ia merupakan stesen pertama di Malaysia dan berkonsepkan modular dan mudah alih dengan sistem simpanan kuasa bateri. Projek hasil kerjasama PLUS, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Gentari Senderan Berhad itu berkapasiti 300 kW dan menggunakan tenaga solar. PLUS dah menyatakan untuk PLUS 2025 akan dapat nak mendirikan 100 stesen begini sebegini di mana Lebuh Raya PLUS lah. Dan untuk yang lain-lain kesemuanya sasaran adalah sehinggakan 450 2025. Dan untuk selebihnya nanti memang kita harapkan pemain industri akan teruslah mendirikan ataupun mewujudkan stesen-stesen begini. Terdapat 4 projek rintis stesen pengecas pantas EV modular mudah alih yang akan beroperasi di Lebuh Raya PLUS secara berperingkat untuk tahun ini. Lebih 1,800 usahawan terima manfaat pendigitalan seluruh negara menerusi program pendigitalan usahawan PPU Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah tahun ini. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan pendigitalan bantu usahawan perluas pasaran sekaligus tambah pendapatan. PPU dilaksana bagi memberi pendedahan dan praktikal dalam memasarkan produk melalui platform e-dagang dengan peruntukan RM1.7 juta. Kesannya memang macam saya sebut, memang ramai usahawan yang telah saya temui, mereka mengatakan bahawa pendapatan mereka meningkat daripada 10 hingga ke 30%. Jadi mereka boleh melihat dalam website, dalam online punya marketing, mereka boleh sampai produk itu. Jadi ini yang boleh meningkatkan pendapatan mereka. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program pendigitalan usahawan luar bandar siri ke-6 di Alusta. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah berkenan menerima menghadap Pegawai Kewangan Negeri baharu Datuk Syed Khairul Anwar Syed Abidin di Wisma Darul Aman. Ini merupakan sembah menghadap pertama selepas pelantikannya pada 26 September lalu. Beliau menggantikan Datuk Ishak Murad yang telah bersara wajib mulai 25 September lalu. Datuk Syed Khairul Anwar memulakan kerjaya sebagai Pegawai Tadbir Negeri Kedah pada 1992 sebelum menjawat pelbagai jawatan di jawatan negeri. Kira-kira 600 penduduk kampung Sungkup Kedah mengalami masalah liputan telekomunikasi selepas menara yang disediakan di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela diceroboh. Kejadian telah dilapor penduduk kampung kepada SKMM Negeri Ahad lalu. Kenyataan pejabat SKMM menyatakan melalui siasatan mendapati wujud kesan vandalisme, termasuk kabel dipotong dan peralatan dicuri. SKMM sedang mempertimbangkan beberapa langkah untuk memulihkan kembali perkhidmatan telekomunikasi di sekitar Kampung Sungkup. Perbuatan khianat yang dilakukan itu telah menyebabkan perkhidmatan ke semua rangkaian Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile melalui kaedah perkongsian 4G. Rangkaian teras operator berbilang tidak dapat beroperasi. Hujan lebat berterusan menyebabkan air sungai naik mendadak hingga menjejaskan 21 keluarga di Kurun Kedah. Kediaman dilanda banjir kilat namun tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad berkata, antara kawasan terlibat adalah Kampung Sungai Konyet, Kampung Sungai Badak, Kampung Jelatang dan Kampung Belakang Mahkamah Gurun. Kebanyakan rumah terletak di kawasan rendah atau berhampiran sungai. Operasi membersihkan rumah penduduk terjejas dilakukan hari ini melibatkan kerjasama pelbagai agensi. Belanjawan 2024 memperuntukkan RM6.8 bilion bagi memperkasa bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Fokusnya jelas bagi melahirkan tenaga mahir berkemahiran tinggi khasnya belia. Akses lebih luas menyumbang kepada peningkatan peluang latihan seterusnya memenuhi keperluan industri termasuk melibatkan pelatih kian mara. Peruntukan besar menerusi Belanjawan 2024 bukti kesungguhan kerajaan memacu tenaga mahir berkemahiran tinggi dalam pelbagai lapangan. Bidang ini didapati
dapat membangunkan ekonomi penduduk di Malaysia untuk mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Dan bidang Tibet ni juga dapat memberikan latihan kemahiran khususnya kepada belia-belia yang menjadi penderaju kepada negara. Dan Tibet ni juga dapat mengubah corak pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan secara keseluruhan negara Malaysia. Sedikit perkembangan sukan, Perlis menyasarkan gelaran juara pada saingan Piala Emas Raja-Raja PERR edisi ke-101 yang bakal membuka tirai pada 27 Oktober. Menurut pengurus pasukan Perlis, Syahrul Nizam Baharuddin, sasaran itu berdasarkan prestasi semasa pasukan yang banyak meraih keputusan positif pada seri perlawanan persahabatan sebelum ini. Jelasnya, Perlis bakal diperkuatkan bekas pemain Kedah dan Perlis seperti Azmizi Azmi, Syafizan Hashim, selain bekas penjaga gol JDT, Al-Hafiz Hamzah yang menyertai barisan kejurulatihan. Mestilah nak juara kan. Jadi apa yang kami tumpukan pada permulaan ni untuk first perlawanan ni kita tumpukan kepada untuk pergi ke peringkat suku akhir pertama. Jadi insya-Allah jika tak ada apa hal, insya-Allah tak ada apa halangan, dengan izin Allah lah kami memang dah buat persediaan yang insya-Allah yang cukup lah untuk pertandingan bola sepak pelemas Raja-Raja ni lah untuk 2023 ni. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas majlis pelancaran jersey dan memperkenalkan pemain PERR Perlis 2023 di Kuala Perlis. Perlis diundi dalam kumpulan C bersama juara bertahan Selangor, Perak dan musuh tradisi Kedah.